Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Pok Nik Din, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan juga bisnes bagi membantu anda untuk mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing dan menjadi usahawan yang lebih cemerlang. Hari ini kita nak bincang berkenaan dengan gelagat pasar. Mengapakah ini penting? Kerana ianya akan membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi demi kepentingan perniagaan ataupun pelaburan kita. Sebelum itu, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nik Din ini, maka kongsikanlah juga video-video berkenaan dengan rakan-rakan usahawan anda agar kita dapat sama-sama memperluaskan lagi ilmu berkenaan dengan ekonomi dan juga bisnes. Sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan jenis-jenis pasar. Ada pasar fizikal dan ada pasar maya. Pasar fizikal lebih kepada seperti pasar borong, kedai runcit, pasar basah dan seumpamanya. Manakala pasar-pasar maya pula lebih kepada melibatkan urus niaga instrumen-instrumen keuangan seperti pasaran saham, pasaran derivatif, pasaran hutang, pasaran mata wang asing dan seumpamanya juga. Jadi kedua-dua pasar ini ada beberapa perbezaan dan mengetahui perbezaannya penting bagi kita agar keputusan-keputusan perniagaan yang kita buat bersesuaian dengan gelagat pasar-pasar ini. Sedarkah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membeli di kedai runcit, harganya ditetapkan oleh pengusaha pasar berkenaan. Ini adalah berdasarkan kepada jangkaan harga yang diterima oleh pelanggan dan juga kos yang dibayar kepada pembekal. Jadi pengusaha itu akan mengira banyak manakah untung yang dia akan dapat berdasarkan harga dan kos yang terlibat dan sama ada untung berkenaan memenuhi kehendak beliau sebagai usahawan. Apabila kita ke pasar borong, konsep yang sama diguna pakai. Maknanya orang-orang yang berniaga di pasar borong, mereka membeli daripada pelbagai jenis pembekal di negara ini ataupun di luar negara dan mereka akan menjualkan kembali barang-barang itu kepada peruncit-peruncit pada harga yang lebih rendah berbanding dengan harga yang akan dijual di peringkat runcit nanti. Jadi mereka juga akan memerhatikan trend bekalan dan trend permintaan dan harga yang mereka tetapkan adalah berdasarkan kepada keuntungan yang mereka dapat hasil daripada belian dan jualan itu. Sebaliknya, sekiranya kita memasuki pasaran keuangan, gelagatnya agak berbeza. Ini adalah kerana pembeli dan juga penjual dapat bertemu secara langsung dengan menggunakan platform yang telah disediakan dan mereka bebas untuk menentukan harga instrumen yang terlibat berdasarkan kepada persepsi dan juga kehendak masing-masing. Sebagai contoh, jika kita ke pasaran saham, orang yang nak membeli saham, dia akan mengemukakan kepada sistem saham-saham yang nak dibelikan dalam kuantiti dan jumlah yang mereka kehendaki. Penjual-penjual pula melakukan perkara yang sama melalui sistem yang telah disediakan. Dan apabila ada persamaan, maka urus niaga akan berlaku, saham yang terlibat akan dijual pada harga yang telah dipersetujui oleh pembeli dan juga penjual. Inilah sebabnya mengapa harga-harga saham, mengapa harga-harga instrumen keuangan yang lain naik turun dengan kadar yang cepat. Ini adalah kerana yang membuat keputusan itu adalah penjual dan pembeli secara langsung dengan dibantu oleh sistem yang telah disediakan oleh bursa saham ataupun pihak-pihak yang seumpama dengannya. Maka gelagat pasaran maya yang mempunyai ciri-ciri ini lebih berbeza. Penjual dengan pembeli bukannya berjual dan membeli berdasarkan harga semasa. Mereka kena jangkakan apakah harga yang sesuai untuk beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, malah dalam jangka masa yang lebih panjang. Jadi inilah sebabnya kalau kita perhatikan apabila ada berita-berita ekonomi, apabila ada berita-berita keuangan, apabila ada berita-berita tentang
perkembangan korporat, maka harga akan turun naik dengan begitu cepat kerana pembeli dan penjual akan menganalisa berita-berita berkenaan dan mereka akan menetapkan sama ada harga sepatutnya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi kalau kita tengok pasaran komuniti misalnya, apabila ada laporan tentang serangan Rusia ke atas Ukraine yang menyebabkan bekalan komoditi dunia akan terjejas, maka harga minyak kelapa sawit kita naik. Mengapa? Apabila berlaku serangan demikian dan apabila pemain pasaran menafsirkan bahawa ini akan menyebabkan bekalan komoditi khususnya barangan makanan terjejas, maka bekalan barangan makanan akan menjadi lebih sedikit. Apabila bekalan makanan menjadi lebih sedikit, berdasarkan teori penetapan harga yang telah kita belajar sebelum ini, maka tentunya harganya akan naik. Maka mereka bukan saja melihat barangan yang terlibat, tapi mereka akan juga melihat apakah barang-barang lain yang akan dipengaruhi oleh situasi ini dan mereka akan menjualnya pada harga yang lebih tinggi sebagaimana yang mereka jangkakan. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini ialah di pasar fizikal, penetapan harga lebih dipengaruhi oleh operator-operator pasar ataupun pemilik-pemilik pasar. Manakala di pasaran keuangan, di pasaran equity dan seumpamanya, harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual berdasarkan maklumat-maklumat semasa yang mereka ada. Itulah sebabnya harga pasaran saham, harga pasaran derivatif, harga pasaran komoditi, harga di pasaran keuangan lebih dinamik, sentiasa berubah-ubah dan ianya memerlukan kita menjadi orang yang lebih berpengetahuan untuk memasuki pasaran-pasaran ini. Jadi saya berharap dengan perbincangan berkenaan dengan gelagat pasar ini, tuan-tuan dan puan-puan sebagai usahawan akan dapat membezakan di antara penetapan harga di pasar fizikal dengan penetapan harga di pasar maya kerana ianya dibuat berdasarkan kaedah-kaedah yang berbeza. Sekiranya anda rasa video yang dikongsikan di channel Pok Nik Din ini membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih baik, kongsikan video-video di sini dengan rakan-rakan usahawan anda dan ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel ini agar kita dapat memperkukuhkan lagi tahap keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.